Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid ustaz? Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah rahmat, perlindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting sekali kita sentiasa berada di bawah redha-Nya. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita telah dipertemukan dengan izinnya dalam siri pengajaran dan pembelajaran secara online. Dalam video penerangan yang lepas, Ustaz sudah terangkan bagi tajuk mata pelajaran yang pertama, unit yang pertama, iaitulah alif zaidah di akhir fi'il madhi jamak muzakkar, dan kita telah lihat pada pengertiannya, dan kita insya-Allah kita faham berkenaan dengan pengertian alif zaidah di akhir fi'il madhi jamak muzakkar. Ustaz dah terangkan dah pengertiannya satu persatu. Jadi insya-Allah pada kali ini Ustaz akan buat penerangan, dan kita akan sama-sama lihat misal ataupun contoh-contoh bagi kalimah yang mengandungi alif zaidah di akhir fi'il madhi jamak muzakkar. Kita akan lihat satu persatu macam mana kedudukannya alif di akhir kalimah fi'il madhi jamak muzakkar ni, dan kalimah-kalimah yang macam mana dia duduk. Maksudnya bukan semua kalimah itu dia duduk. Dia ada kalimah-kalimah tertentu. Kalau kita tengok pada tajuk kita sekarang ni, iaitu dia berada dalam kalimah fi'il madhi jamak muzakkar. Okey, murid-murid boleh lihat pada muka surat yang kedua di dalam buku teks. Di situ dinyatakan contoh alif zaidah di akhir fi'il madhi jamak muzakkar. Ya, ada 16 contoh yang diberikan. Jadi kita akan lihat satu persatu, dan insya-Allah kita akan tengok maksud ataupun makna bagi setiap perkataan yang diberikan. Jadi harap murid-murid dapat memberikan perhatian, lihat satu persatu kalimah yang kita baca, dan kalau boleh catat, tapi bukan dalam buku teks, catat di dalam buku tulis ataupun kertas rojak dan sebagainya, kertas kosong. Catat pengertian dia ataupun maksud bagi setiap kalimah ini supaya kita kenal. Kalimah ini menunjukkan kepada fi'il madhi jamak muzakkar, iaitulah kata kerja yang telah dilakukan oleh ramai lelaki. Sebab dia fi'il madhi, kata kerja yang telah berlalu, yang telah berlaku. Jamak muzakkar maksudnya yang dilakukan oleh ramai lelaki. Ya, jamak ni ramai, muzakkar ni lelaki. Maknanya lelaki ramai-ramai telah melakukan. Okey, murid-murid, mari kita lihat pada kalimah yang pertama yang menunjukkan kalimah yang mengandungi alif zaidah di akhir fi'il madhi jamak muzakkar. Kalimah yang pertama ialah qamu. Okey. Qamu. Qaf, alif, mim, waw, alif. Dan kita nampak alif di hujungnya itu dimerahkan warnanya. Sebab apa? Sebab itulah dia alif zaidah. Dia duduk di akhir kalimah. Nampak di akhir kalimah, di hujung qamu tu, di hujung kalimah. Dan kalimah itu adalah kalimah fi'il madhi jamak muzakkar. Macam yang Ustaz terangkan tadi, fi'il madhi ni ialah benda yang telah dilakukan, benda yang telah dilakukan jamak muzakkar oleh ramai lelaki. Qamu apa dia? Maknanya mereka, yakni lelaki ramai-ramai telah bangun. Mereka lelaki ramai-ramai telah bangun. Ya, bangun daripada kerusi, bangun daripada lantai, bangun daripada tidur dan sebagainya. Dan pekerjaan ini, perlakuan ini, kata kerja ini dilakukan oleh ramai. Maknanya mereka lelaki ramai-ramai telah bangun. Okey, itu satu. Yang kedua ialah raka'u. Okey. Sekali lagi, raka'u. Dalam imla ni kita kena dengar dengan jelas, kita kena perhatikan setiap sebutan huruf itu supaya kita tidak tersilap. Sebab imla dia melibatkan penulisan. Dia melibatkan penulisan, pendengaran dan penulisan. Itu yang penting. Baik, kalimah yang kedua tadi, raka'u. Raka'u itu kita dah nampaklah alif zaidah ni dekat mana? Dekat belakang kalimah. Ya, dekat belakang kalimah selepas huruf
waw. Raka'u. Raka'u ni apa maksud dia? Siapa boleh cari maksud dia? Raka'u. Raka'a ni maknanya telah rukuk. Raka'a telah rukuk. Jadi raka'u, mereka beramai-ramai telah rukuk. Yang ini kalau kita lihat dalam contoh solat Jumaat dah. Solat Jumaat, lelaki beramai-ramai kemudian rukuk. Mereka lelaki beramai-ramai telah rukuk. Okey, itu maksud dia. Sebab itu kita boleh faham tajuk tadi tu. Fi'il madhi jamak muzakkar. Fi'il madhi kata kerja yang telah dilakukan oleh ramai lelaki. Baik. Kalimah yang seterusnya sajadu. Okey, sekali lagi sajadu. Yang ini dia berkaitan juga dengan makhraj huruf, makhraj huruf, iaitu sebutan setiap huruf itu bunyi, tempat bunyi keluarnya itu biar tepat dan betul. Kalau sajadu biar bunyi sin, jangan bunyi sa, salah tu. Sajadu. Okey, apa maksud sajadu? Sajada. Sajada telah sujud. Tetapi kalau yang sujud itu ialah ramai lelaki, sajadu, mereka lelaki beramai-ramai telah sujud. Tadi dah rukuk, yang ni mereka telah sujud. Okey. Baik. Kita lihat pada kalimah yang seterusnya. Jalasu. Sekali lagi ikut. Jalasu. Okey, jalasu diambil daripada asal kalimah jalasa. Jalasa. Apa jalasa tu, apa maksud dia? Mungkin murid-murid pernah dengar perkataan ijlis. Ijlis ini diambil daripada sama kata dasarnya, iaitu jalasa. Tapi ijlis ini dia lebih kepada, dia adalah merujuk kepada fi'il amar, iaitu perintah untuk buat. Tapi kita sedang belajar sekarang ni adalah fi'il madhi, iaitu benda yang telah dilakukan. Kalau jalasa telah duduk. Tetapi dalam kalimah yang kita pelajari ini, misal yang diberikan ini ialah jalasu, bermakna dia menunjukkan ramai lelaki yang telah melakukannya, iaitu mereka lelaki beramai-ramai telah duduk. Jalasa. Okey, jalasa maksudnya duduk. Okey, kita tengok pada kalimah seterusnya, baris yang kedua, bawah sebelah kanan tu. Zahabu. Okey, sekali lagi. Zahabu. Bu belakang tu kena panjang, ya. Kalau ada waw alif belakang tu kena panjang sikit sebutan dia. Okey. Zahabu maksud dia apa? Maksud dia ialah mereka lelaki ramai-ramai telah pergi. Pergi ke mana? Pergi ke mana-mana lah, ya. Tapi maksud zahabu ini maksudnya mereka lelaki beramai-ramai telah pergi. Pergi ke solat Jumaat ke, pergi ke pasar ke, contoh, pergi ke kedai ke, beramai-ramai pergi ke kedai, ya. Baik, kalimah yang seterusnya sebelah dia, iaitu dakhalu. Sekali lagi sebut dakhalu. Okey, da pendek, kha pendek, lam panjang. Dakhalu. Okey, dakhalu maksudnya apa? Maksudnya benda yang telah dilakukan oleh ramai lelaki. Mereka lelaki beramai-ramai telah masuk. Dakhalu maksudnya telah masuk. Tapi ada waw alif di belakang tu menunjukkan kepada fi'il madhi jamak muzakkar. Mereka lelaki beramai-ramai telah masuk. Masuk ke mana? Masuk ke masjid, masuk ke sekolah dan sebagainya lah, ya. Okey, tengok pada kalimah seterusnya. Kharaju. Okey, sekali lagi ikut. Kharaju. Panjang, ya. Apa maksud kharaju? Diambil daripada asal kalimah kharaja. Kharaja adalah bermaksud telah keluar. Jadi bila ada waw dan juga alif zaidah di belakang itu, ia menunjukkan kepada fi'il madhi jamak muzakkar, maka maksud dia mereka lelaki
beramai-ramai telah keluar daripada masjid. Dah habis selesai solat Jumaat, mereka lelaki beramai-ramai telah keluar daripada masjid, ya, ataupun mereka lelaki beramai-ramai telah keluar daripada sekolah dan sebagainya. Baik, seterusnya khasha'u. Nah, sekali lagi khasha'u. Khasha'u panjang. Apa maksud khasha'u? Okey, khasha'u ini adalah mereka lelaki beramai-ramai telah tunduk. Tunduk memberikan penghormatan. Mereka lelaki beramai-ramai telah tunduk. Okey. Tengok baris yang ketiga sebelah kanan, kalimah seterusnya iaitu akalu. Ya, sekali lagi akalu. Lu panjang, a pendek, ka pendek, lu, akalu. Okey, apa maksud akalu? Diambil daripada asal kalimah akala. Akala maksudnya apa? Makan, telah makan. Jadi kalau fi'il madhi jamak muzakkar, akalu ini maksud dia mereka lelaki beramai-ramai telah makan. Makan apa? Makan nasi secara beramai-ramai, makan nasi ambeng, makan Maggi beramai-ramai, makan apa-apalah, makan jagung ke, makan buah ke, makan KFC ke. Jadi telah makan beramai-ramai. Mereka lelaki beramai-ramai telah makan. Itu bahasa mudah yang kita fahamlah. Ataupun bahasa yang lebih dekat dengan kita, diorang laki-laki tengah makan ramai-ramai, telah makan beramai-ramai. Itu bahasa kita lah. Baik. Kalimah sebelah dia nasaru. Sekali lagi sebut nasaru. Okey. Nasaru apa maksud dia? Diambil daripada asal kalimah nasara. Daripada asal kalimah nasara, iaitu maksudnya telah membantu. Ya, kalau asal kalimah nasara telah membantu. Kalau kita baca doa Allahumma ansuril Islam wal muslimin, ya Allah ya Tuhanku, bantulah, tolonglah, ya, orang-orang muslim, ya, orang-orang yang beriman, bantulah orang-orang yang beriman. Itu dalam doa lah, ya. Okey, nasaru merujuk kepada, menunjukkan kalimah fi'il madhi jamak muzakkar. Jadi maksud dia mereka lelaki beramai-ramai telah membantu, telah menolong. Telah menolong ataupun telah membantu. Ini satu amalan yang mulia yang perlu kita terapkanlah dalam diri kita. Kalimah sebelah dia, kalimah seterusnya syaribu. Sekali lagi syaribu. Apa maksud syaribu? Syaribu maksudnya diambil daripada asal kalimah syaraba. Apa syaraba? Syaraba minum lah. Okey. Syaribu bila fi'il madhi jamak muzakkar, maknanya mereka lelaki beramai-ramai telah minum. Okey. Nazaru. Kalimah seterusnya nazaru. Okey, apa maksud nazaru? Diambil daripada kalimah nazara. Apa maksud nazara? Melihat, ya, melihat ataupun menyaksikan ataupun menontonlah nazaru. Jadi kalau dirujuk dari fi'il madhi jamak muzakkar, nazaru maksud dia apa? Maksud dia ialah mereka lelaki beramai-ramai telah melihat, ya, melihat keindahan alam, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang dituntut dalam agama kita Islam, iaitulah antara ciri orang-orang yang berakal. Dia mestilah melihat alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil kita merenung dan juga memikirkan, ya, kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan seluruh alam ini. Ya, daripada pokok, binatang, air, hujan, batu, matahari dan sebagainya semua. Ya, kita nampak benda-benda makhluk-makhluk ini, kita nampak semua alam sekeliling kita ini, maka kita ingat kebesaran Allah
wa ta'ala. Baik, seterusnya kalimah yang bawah, line bawah sekali, sebelah kanan, fatahu. Okey, cuba ikut sekali lagi. Fatahu. Okey. Fatahu ini diambil daripada kata asalnya, iaitulah fataha. Fataha. Fataha ni dia ada juga dalam surah yang pertama dalam Al-Quran, yang kita panggil sebagai surah Al-Fatihah. Apa maksud surah Al-Fatihah? Surah pembukaan. Okey, surah pembukaan. Jadi fatahu, kata dasarnya tadi fataha, iaitu buka. Jadi dalam fi'il madhi jamak muzakkar, fatahu maksudnya adalah mereka lelaki beramai-ramai telah buka, telah membuka, buka pintu, buka pintu bilik kelas, buka pintu tandas dan sebagainya lah. Baik. Kalimah seterusnya ialah sebelah dia, darabu. Okey, sekali lagi ulang. Darabu. Darabu, apa maksud dia? Okey, dia ambil daripada kata asalnya daraba. Apa maksud daraba? Daraba ialah pukul. Telah pang pukul. Itu daraba lah. Jadi maksud darabu apa dia? Maksudnya ialah mereka lelaki beramai-ramai telah memukul. Memukul. Baik, perkataan seterusnya ialah tabahu. Ulang balik. Tabahu. Apa maksud tabahu? Maksud dia asal daripada kalimah tabakha. Tabakha. Apa maksud tabakha? Maksudnya masak. Kalau tabahu, mereka lelaki beramai-ramai telah memasak. Maksudnya diorang masak beramai-ramai lah. Seorang masuk kicap, seorang masuk garam, seorang masuk gula, seorang masuk cuka, seorang masuk ladi hitam, seorang masuk cili sos, seorang masuk macam-macam lah. Masuk sirap, masuk Milo, masuk macam-macam, semua bisa masuk. Sebab masak ramai-ramai, kalau masak ramai-ramai memang tak jadilah. Jadi apa? Tabahu, masak beramai-ramai. Mereka lelaki telah memasak beramai-ramai. Habis semua dimasuknya. Lepas tu makan beramai-ramai. Lepas tu sakit perut pun beramai-ramai. Okey. Kalimah yang terakhir, wasalu. Sekali lagi ikut. Wasalu. Apa maksud wasalu ini? Diambil daripada kata dasarnya wasala. Wasala. Apa maksud wasala? Maksudnya sampai. Sampai. Jadi wasalu fi'il madhi jamak muzakkar, menjadi maksud dia mereka lelaki beramai-ramai telah sampai. Mereka lelaki beramai-ramai telah sampai. Sampai mana? Sampai sekolah ke, sampai ke pejabat ke, sampai ke kelas ke, sampai ke kantin ke. Okey. Jadi sekadar itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.